Untuk keris, dia mesti bilangan besi yang ganjil. Yang paling famous sekali orang nak besi 7 par. Yang masih lagi meneruskan warisan tu ada. Cuma tak ramai lah. Cuma tak ramai. Jadi benda ni kita kena do something lah. Sebab lama-lama hilang hasil. Jika ini kali pertama kita berjumpa buat julung-julung kalinya, nama saya Khairi Johari, lebih dikenali sebagai Pat Jaffer. Di keris Kiekter dari Singapura, mentor anda ke dunia budaya mengumpul keris yang amat menarik. Jika anda peminat sejarah, seni dan mitologi, pastikan anda melanggan dan menyertai komuniti kami di sini di saluran YouTube di keris Kiekter. Okey, hai semua dan selamat kembali ke saluran ini. Sudah sekian lama sejak muat naik video terakhir saya. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada rehat yang agak lama. Dan terima kasih kerana kembali ke saluran ini. Saya telah mengetuai beberapa projek yang menarik lewat kebelakangan ini, termasuk ceramah dan pameran secara peribadi baru-baru ini di Galeri Warisan Wisma Geylang Serai Ihsan, Lembaga Warisan Negara. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Kik Iris dari Lembaga Warisan Negara untuk peluang luar biasa ini untuk mempamerkan koleksi saya dan idea tentang teknik paparan dan topik pembentangan untuk ceramah pendek diperuntukkan untuk sesi saya yang dijadualkan. Kepada semua yang menghadiri majlis tersebut, terutamanya 70% daripada anda yang datang dari saluran saya, anda adalah peminat keris sejati dan saya amat menghargai sokongan anda. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang baru dengan budaya keris, saya terpaksa membentang beberapa asas. Tetapi saya juga menyentuh beberapa topik lanjutan yang belum saya dedahkan, yang membawa kita kepada video hari ini. Saya akan menyelam lebih dalam ke dalam topik yang saya nyatakan secara ringkas semasa ceramah saya, perihal besi 7 par, legenda dan mitos yang sering disalahertikan. Mari kita bongkar misteri ini bersama-sama. Okey, masa untuk bercerita. Izinkan saya memperkenalkan kepada anda satu kepercayaan yang diselubungi misteri besi 7 par. Mitos bertaraf legenda ini telah diturunkan secara senyap-senyap turun-temurun dalam tradisi kerajinan keris Semenanjung Malaysia. Malah hari ini, ramai yang masih percaya bahawa lipatan terbentuk daripada logam, diambil daripada peralatan yang bermula dengan huruf cawi par, memberikan pemiliknya tuah yang besar, pengaruh dan kuasa. Tetapi inilah hakikatnya. Tiada siapa yang benar-benar tahu bila atau bagaimana kepercayaan ini bermula. Kisahnya mula dibisikkan sang pandai besi, tukang besi bijaksana dari tanah Semenanjung dan kemungkinan juga sebahagian daerah Melayu Sumatera. Namun sepanjang bertahun lamanya penyelidikan saya mendapati sangat sedikit bukti kukuh dari bahagian Sumatera. Di Semenanjung pula, bagaimanapun ceritanya berbeza, kepercayaan ini masih hidup, diceritakan oleh beberapa pandai besi tradisional yang masih ada, yang masih menempa keris dengan cara lama. Tetapi di sinilah ia menjadi menarik. Apabila diminta penjelasan khusus, mereka sama ada kelihatan mengelak atau mungkin sengaja berahsia. Tiada siapa yang nampak sanggup atau mampu mendedahkan perincian falsafah sebenar di sebalik rasa besi 7 par. Pengenalan saya sendiri kepada teka-teki ini datang dari mendiang mentor saya, Allahyarham Muhammad Din Muhammad. Beliau memberitahu saya bahawa memahami rahsia di sebalik besi 7 par bakal membuat seseorang itu hebat tidak terperi. Kata-katanya menyemarakkan api dalam diri saya, mendorong saya membuat kajian bertahun lamanya, mengejar setiap bayang, taksub pada setiap petunjuk. Tetapi inilah yang saya temui akhirnya. Dengan hanya memiliki keris yang ditempa dengan bahan-bahan legenda ini, tiada makna apanya pun.
Ia hanyalah senjata, tidak lebih. Tidak kurang, kuasa sebenar tidak wujud pada logam itu sendiri. Sehingga satu saat penting kejelasan itu melanda saya. Kebijaksanaan di sebalik kehebatan besi 7 pa bukan pada logam besinya. Sebaliknya, ia sesuatu konsep yang jauh lebih mendalam. Dan apabila saya akhirnya memahaminya, hidup saya berubah. Terus kekal bersama saya kerana dalam video ini, saya akan mendedahkan apa yang saya temui. Kebenaran di sebalik besi 7 pa. Dan apabila anda memahaminya seperti mana saya memahaminya, semuanya berubah. Sebelum kita menyelami misteri besi 7 pa, mari kita luangkan sedikit masa untuk meneroka keindahan sejarah aksara Jawi. Sistem penulisan yang dominan di rantau ini sebelum kedatangan penjajah barat bertentangan dengan kisah romantis dari penjelajah Eropah. Kami jauh daripada suatu masyarakat yang mundur tanpa adab. Sebenarnya kita adalah tamadun yang canggih. Jauh lebih maju dalam pelbagai cara daripada mereka yang mengaku beradab. Tetapi kurang akhlak dan rasa hormat kepada mereka yang tidak seperti diri mereka sendiri. Sebelum saya menyempang jauh, ayo kita amati dahulu sejarah Jawi yang boleh dikesan kembali dari abad ke-7 selepas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turunnya wahyu Al-Quran. Walau bagaimanapun, hanya pada abad ke-13 Jawi menjadi media yang digunakan secara meluas di rantau ini. Fakta yang disokong oleh batu bersurat Terengganu dari 1303. Inskripsi terawal yang diketahui dalam aksara Jawi. Dari masa itu, Jawi menjadi tulang belakang komunikasi rasmi dan tidak rasmi di seluruh kepulauan Melayu. Perkembangan Jawi dalam seni, sastra dan kepimpinan rakyat adalah subjek yang menarik, tetapi kita tidak akan menghurainya hari ini. Apa yang penting di sini ialah keprihatinan bahawa mulanya kepercayaan besi 7 pa mungkin berakar umbi di antara abad ke-13 dan ke-20 semasa kemuncak tulanya penulisan Jawi. Bagi mereka yang ingin tahu dengan lebih mendalam lagi sejarah Jawi, saya mengesyorkan risalah ringkas ini daripada Akademi Jawi Malaysia. Saya membeli risalah ini beberapa tahun yang lalu dan ia adalah sumber rujukan yang baik untuk memahami sejarah ringkas aksara Jawi. Kepada generasi muda, saya menggesa anda untuk kembali semula kepada akar umbi aksara warisan anda. Terdapat banyak ilmu kebijaksanaan yang boleh didapati dalam teks lama, di mana kebanyakannya ditulis dalam tulisan Jawi, sekadar sesuatu untuk direnungkan. Asal-usul mitos besi 7 pa saya akui agak kabur dan sama-sama. Demi memelihara ketelusan, hampir tiada rujukan bertulis kepada konsep ini dalam rekod bukan kolonial. Sumber sebahagian besarnya berasal dari tradisi lisan dan ini juga agak sukar dipercayai sepenuhnya. Namun sejak 1990-an, besi 7 pa telah menerima perhatian sebagai secebis pengetahuan aim. Ada kemungkinan bahawa ini adalah inovasi yang lebih moden, atau mungkin ia adalah amalan yang dijaga dengan rapi, di mana pemerhati penjajah pun tidak sedar. Tetapi hari ini saya tidak akan menyelami sumber asal kepercayaan ini. Sebaliknya, saya akan berkongsi pemahaman saya tentang konsep daripada pemerhatian saya. Huruf pa boleh ditafsirkan dalam beberapa cara yang berbeza. Bagi mereka yang tidak biasa dengan skrip aksara Jawi, pa ialah huruf ke-23. Di sinilah kita melihat perbezaan antara bahasa Arab klasik dan Jawi. Jawi mempunyai 6 huruf tambahan untuk menangkap bunyi bahasa Melayu klasik. Huruf-huruf ini ialah ca, nga, pe, ge, va dan nye yang tidak wujud dalam bahasa Arab. Kini kembali ke perihal besi 7 pa. Ia boleh merujuk kepada alat besi yang namanya bermula dengan huruf Jawi pa atau gabungan pa dan alif. Beberapa aliran pemikiran condong ke arah yang terakhir, pa dan alif atas sebab esoterik atau rohani. Tafsiran ini paling baik difahami oleh mereka yang mahir dalam makna tersembunyi mistik, nombor dan abjad. R.J. Wilkinson dalam karya 1901 beliau, Kamus Bahasa Inggeris Melayu, menyediakan sumber yang berharga
dengan mendokumentasikan perkataan Melayu dalam ejaan Jawi asal. Ini membolehkan kita menguji hipotesis kita hari ini. Menurut Kamus Wilkinson, jika formulasi memerlukan alat yang namanya bermula khusus dengan padan alif, kami dapati sekitar 8 alat yang mungkin sesuai. Parang, pasak, paku, pagar, panah, pahat, paha, payung. Alat-alat ini berkemungkinan menjadi komponen utama dalam pembuatan besi 7 Sama ada ini berakar umbi dalam amalan kuno atau tafsiran moden, masih belum dikenal pasti. Tetapi konsep itu sudah tentu menambah minat kepada konteks yang merangkumi ketukangan perkerisan. Jika keperluan terhad semata-mata kepada alat, bermula dengan huruf Jawi sahaja, senarai gabungan mungkin bertambah dengan ketara. Terlalu banyak untuk dibincangkan secara terperinci di sini, tetapi bagi mereka yang ingin tahu untuk menyelam lebih dalam ke dalam kombinasi ini, saya sangat mengesyorkan merujuk salinan karya klasik R.J. Wilkinson. Anda masih boleh menemuinya melalui laman web Akademi Jawi Malaysia. Kini mengetepikan perkataan dan definisi. Mari kita teliti dengan lebih lanjut 7 peralatan asas saya sebutkan tadi. Sesuatu muncul apabila kita memerhatinya dengan teliti. Pertama, semua alat ini adalah alat harian yang digunakan dalam kerjaya tertentu. Sebagai contoh, parang digunakan untuk membuka tanah untuk perumahan atau pertanian. Paku dan pasak adalah penting untuk membina rumah, bot dan sebarang infrastruktur lain. Pagar yang merupakan struktur melindungi tanaman, ternakan dan juga perimeter kampung tradisional. Sekarang, adakah anda melihat mesej asas di sini? Misi pencarian besi 7Pa bukan hanya tentang mengumpul bahan untuk membuat lipatan keris atau senjata lain. Ia mengenai sesuatu yang lebih mendalam. Sedihnya, mitos ini memberitahu bahawa seseorang tidak seharusnya bergantung semata-mata pada seni mempertahankan diri. Sebaliknya, anda dijangka berkemahiran, berguna, kemahiran praktikal yang memberi manfaat kepada masyarakat, kemahiran yang melangkaui pertempuran. Dalam beberapa variasi mitos besi 7Pa, logam mesti dikumpul dari 7 lokasi berbeza. Dan lebih baik jika barang itu sudah rosak atau patah. Ada lagi hikmah di sini. Pertama sekali, anda digalakkan untuk bermusafir, untuk meluaskan ufuk anda dan membentuk rangkaian persaudaraan baru. Kedua, anda diajar nilai kita semula. Menggunakan kembali alat yang rosak daripada membiarkannya menjadi sia-sia. Adakah anda memahaminya sekarang? Kebijaksanaan rahsia di sebalik mitos besi 7Pa bukan hanya tentang mencipta senjata yang kuat. Ia adalah falsafah arahan untuk menguasai pelbagai kemahiran, untuk membentuk ikatan persaudaraan dengan orang lain dan untuk menghargai sumber, walaupun yang mungkin kelihatan rosak atau dibuang. Kini dengan pemahaman ini, ia menjadi lebih jelas mengapa seseorang yang memperoleh senjata, sama ada keris atau senjata lain, dihasilkan daripada gabungan besi 7Pa yang legenda, boleh dengan secara tidak langsung menjadi hebat dan tidak mudah dikalahkan. Pertama, anda memiliki senjata yang kuat, lagi bertahan lama. Kedua, anda telah mendapat kemahiran dan pengetahuan yang melayakkan anda memimpin dalam projek komuniti. Dan akhirnya, melalui perhubungan yang telah anda bina semasa pencarian anda telah meluaskan pengaruh anda dan mencipta rangkaian persaudaraan yang boleh berfungsi sebagai sekutu penting semasa krisis. Semuanya kini logik. Tidak perlu penjelasan mistik atau ajaib. Semuanya rasional berakar pada kebijaksanaan dan realiti praktikal. Sekarang, sebelum saya membuat kesimpulan, saya ingin menangani sesuatu yang penting. Kepada ahli akademik di luar sana, sama ada anda seorang profesor,
doktor, ustaz atau sarjana dalam mana-mana bidang. Jika anda ingin memetik konsep ini, sila kreditkannya dengan sewajarnya. Sudah lama saya menantikan idea ini dibentangkan. Dalam rangka pemikiran kritis bagaimanapun, sebahagian daripada anda telah mengambil penjelasan saya dan menganggapnya sebagai penjelasan anda sendiri. Sila tunjukkan sedikit integriti akademik dan sebutkan sumber asal konsep ini. Jom kekalkan kehormatan dalam kesarjanaan. Sekarang saya ingin merakam secara rasmi bahawa ini adalah penjelasan terperinci pertama perihal besi 7P. Disediakan secara umum dan awam dalam talian. Kalau ada mana-mana guru mendakwa ini adalah ajaran rahsia mereka, saya mencabar mereka untuk mengemukakan bukti mereka dan membolehkan pemeriksaan balas yang betul. Terdapat banyak lagi misteri tersembunyi perihal besi 7P daripada apa yang saya kongsikan untuk hari ini. Ini hanyalah sekelumit ilmu yang mampu saya kongsi hari ini. Konsep dan falsafahnya ini jauh lebih mendalam. Tetapi buat masa ini, saya akan menyimpan selebihnya untuk masa yang lain. Hey, jika anda telah belajar sesuatu yang baru dari video hari ini, silalah ambil perhatian dan jangan lupa untuk melanggan, sukai dan kongsi jika anda mahu. Sokongan anda akan membantu video ini tular ke peminat keris yang lain di luar sana dan akan membolehkan mereka menemui dan meneroka lebih mendalam ke dalam aspek pengumpulan keris dalam video akan datang. Jadi inilah kesimpulan saya kepada misteri besi 7P. Ia bila senjata lipatan tempar daripada gabungan 7 alat yang berbeza. Memang mencipta senjata yang kukuh, senjata yang mampu bertahan turun-temurun. Membawa bersamanya kisah-kisah mereka yang menggunakannya. Kaedah ini bukan hanya tentang ketahanan. Ia praktikal dan bijak. Seperti yang dicadangkan oleh pemerhatian kolonial oleh Gardner dan Woody. Ia menjimatkan masa, mengurangkan kos dan menggunakan alat yang rosak dan tidak memerlukan biji mentah. Ini kepintaran pandai besi Melayu lama. Mereka mengamalkan kitas semula sebelum ia menjadi amalan moden. Mengubah peralatan seharian menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat. Tetapi pengajaran sebenar besi 7P melangkaui bilah fizikal. Untuk si pencari lulus dengan mengumpul bahan-bahan ini, ia adalah ujian kebijaksanaan pengajaran daripada Maha Guru. Di sekolah tradisional, pengetahuan tentang seni mempertahankan diri tidak mencukupi. Seseorang itu perlu faham bahawa kehidupan memerlukan lebih daripada sekadar seni serangan dan pertahanan. Seorang bertaraf guru atau ketua mestilah serba boleh, mahir dalam lebih daripada satu kraf atau bidang, dan mampu memupuk hubungan dengan masyarakat lain. Di sini tersirat falsafah yang lebih mendalam. Pengaruh dan kuasa bukan datang dari konflik, tetapi dari kerjasama dan kesepakatan. Pada dasarnya, keris yang ditempa dari besi 7P berfungsi sebagai peringatan. Ia melambangkan kepentingan menjadi pakar dalam pelbagai bidang, menyumbang kepada komuniti anda dan belajar daripada orang lain. Kekuatan sebenar keris ini bukan hanya terletak pada logam, tetapi dalam kebijaksanaan yang diwakilinya, keupayaan untuk menjalin keamanan dan perpaduan pada masa cabaran. Menariknya, dalam setengah komuniti keris, terdapat kemunculan konsep alternatif baru-baru ini. Besi 7K suatu ekstrapolasi yang berasal dari konsep besi 7P. Dari perspektif saya ini, nampaknya satu inovasi yang agak baru. Sepanjang bertahun penyelidikan saya tidak pernah menemui rujukan kepada besi 7K sebelum ini. Walaupun demikian, jika konsep ini berfungsi untuk meningkatkan kebanggaan masyarakat tertentu, ia pastinya menambah kemeriahan ketukangan keris Melayu yang semakin berkembang, yang masih hidup. Namun ia akan lebih dihargai jika inovasi tersebut dijelaskan dengan betul, jelas lagi teliti, sebelum dikongsi dan bukannya dibentangkan dengan butiran yang tidak jelas, yang menimbulkan lebih banyak persoalan daripada jawapan. Penjelasan yang jelas memastikan tradisi ini dapat difahami dengan lebih baik dan dihormati
menambahkan penghayatan dan bukannya kekeliruan kepada seni kerajinan keris. Baiklah, dengan itu kita ke penghujung akhir video hari ini. Saya harap ia meluaskan fikiran anda dan mungkin anda dapat memahami sebabnya. Keris Melayu dari Nusantara adalah kelas senjata yang unik dengan tersendirinya. Jika anda terlepas video saya sebelum ini mengenai misteri besi kuning dan besi tahu, anda boleh menontonnya di sini dan sehingga video saya yang seterusnya. Kekalkan semangat ingin tahu, mula meneroka dan mengekalkan warisan keris agar terus hidup.